Ketika peperangan Khalifah Harun al-Rashid menentang Empayar Rom, kekuatan pasukan umatnya sangatlah kuat dan hebat sehingga menjadi susuk yang menakutkan oleh pemerintahan Empayar Rom. Bagi umat Islam, peperangan ini adalah pembuktian kepada Romawi bahawa harga diri Islam tidak boleh diperendahkan. Setelah peperangan yang agak sengit, pasukan Islam di bawah pimpinan Khalifah Harun al-Rashid berjaya mengalahkan tentera Rom. Di sinilah Khalifah Harun al-Rashid benar-benar membuktikan di dalam sejarah catatan syiar awal Islam bahawa prestasi Islam mampu menguasai dunia. Tidak hairanlah Islam mampu berkembang besar di tangan Khalifah Harun al-Rashid disebabkan beliau dilahirkan di tangan keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi serta dikurniakan daripada keluarga besarnya iaitu keluarga Bani Abbasiyah. Selain itu juga, berbekalkan dengan pendidikan yang tinggi, beliau telah menanamkan kepada dua generasi penerus Khalifah Abbasiyah iaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Biodata. Al-Amin dan Al-Ma'mun dilahirkan pada tahun 107 Hijriah bersamaan 786 Masihi daripada rahim ibu yang berbeza. Al-Ma'mun dilahirkan awal beberapa bulan daripada Al-Amin daripada seorang wanita hamba yang berasal daripada Parsi, sedangkan Al-Amin merupakan anak kelahiran daripada seorang ibu yang bernama Zubaidah yang berasal daripada kaum yang dihormati iaitu suku kaum Quraisy. Pada waktu itu, Parsi merupakan bangsa yang menyokong kekhalifahan Islam. Al-Amin dan Al-Ma'mun mempunyai dua perwatakan yang berbeza tetapi mempunyai hubungan persaudaraan yang utuh. Keduanya diberkati dengan ilmu dan tumbuh sebagai pemuda yang mencintai Islam dan menghormati guru. Sejarah mencatatkan bahawa Al-Ma'mun mempunyai tahap kematangan yang tinggi berbanding Al-Amin. Sifat kematangan Al-Ma'mun menjadi pertimbangan sang ayah untuk menjadi penerus kepimpinan khalifah selepasnya. Akan tetapi, kerana kezuhudan yang dimiliki Al-Ma'mun, sang ayah Harun al-Rashid memberikan tampuk kekhalifahan kepada Al-Amin sebagai khalifah dinasti Abbasiyah selepas Harun al-Rashid. Akan tetapi, ibu Al-Amin telah memanipulasi ayahnya dengan memprotes bahawa anaknya lebih layak menjadi khalifah berbanding Al-Ma'mun sehingga Harun terpaksa menguji kedua-dua anaknya bagi membuktikan siapakah yang lebih layak untuk memegang kuasa kekhalifahan. Jadi, ayahnya telah membuat keputusan lalu mengumumkan bahawa yang meneruskan kepimpinannya adalah Al-Amin, sementara Al-Ma'mun diberikan kuasa penuh dalam memimpin wilayah di Khurasan dan sekitarnya. Para ahli sejarah sangat kesal dengan wasiat yang diberikan kepada Al-Ma'mun kerana akan munculnya golongan yang ketiga yang memanfaatkan situasi untuk memicu konflik antara keduanya. Selepas kewafatan ayahnya, pemerintahan telah beralih kepada Al-Amin. Sementara itu, Al-Ma'mun mengikuti wasiat ayahnya untuk memimpin wilayah timur. Ketika pemerintahan Al-Amin, perkembangan Islam tak banyak berlakunya peningkatan, tetapi sejarah mencatatkan bahawa Al-Amin meneruskan kerja ayahnya tanpa ada perluasan wilayah serta penambahbaikan. Jadi, perkara yang tak diingini benar-benar berlaku di mana muncul pihak-pihak yang mencetuskan perselisihan di antara kedua saudara ini dengan membawa isu perbezaan kesukuan, pihak yang hendak mengambil kesempatan untuk mempengaruhi Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kepimpinan Al-Amin berlangsung selama 5 tahun dan diteruskan oleh Al-Ma'mun ketika berusia 28 tahun selepas kewafatan Al-Amin. Khalifah Al-Ma'mun meneruskan kegemilangan Islam yang telah dibangun oleh ayahnya Harun al-Rashid. Beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan dan memberikan penghargaan tinggi kepada para ilmuwan, memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkarya. Baitul Hikmah, perpustakaan megah yang dibangunkan oleh ayahnya, terus diperluas di bawah kepimpinan Al-Ma'mun. Sejak kecil, Al-Amin telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Semangat belajarnya membawa kepada perkembangan luas disiplin ilmu. Beliau mengadakan majlis ilmu terbuka, mendorong pertukaran idea dan pemajuan ilmu tanpa batasan. Namun,
perkembangan ilmu yang bebas juga membuka pintu bagi aliran-aliran yang dianggap sesat pada zamannya. Meskipun terjebak dalam fahaman yang mementingkan rasionalisme, Al-Ma'mun akhirnya diberi nasihat oleh seorang ulama dan memperbetulkan pendiriannya. Dalam masa 20 tahun pemerintahannya, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan Baghdad menjadi pusat peradaban terkemuka di dunia. Pada masa pemerintahannya, pasukan Muslim juga berhasil menakluk sumber ilmu dari kerajaan Byzantium. Meskipun kematiannya pada usia 48 tahun pada tahun 280 Hijriah, warisan ilmiah dan peradaban yang ditinggalkan oleh Khalifah Al-Ma'mun tetap menjadi puncak kegemilangan Islam pada zamannya. Kota Baghdad menjadi tempat pilihan untuk menuntut ilmu dan banyak ilmuwan terkemuka lahir pada masa pemerintahannya memperkaya dunia intelektual Islam. Kesimpulannya, Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun merupakan dua khalifah yang sangat berpengaruh pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun keduanya mempunyai masa pemerintahan yang berbeza, tetapi keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah.